Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, kejutan terbesar baru saja dilaporkan di dalam satu akhbar tabloid internet. Secara meluas sudah pun dibaca oleh rakyat Malaysia. Daripada bharian.com.my, Dr. Mahathir dan Hadi membuat Pakatan Ashab. Itu satu pengumuman daripada siapa? Daripada Khalid Abdul Samad. Apa sebenarnya yang berlaku? Pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdul Hadi Awang dipercayai berlangsung malam tadi, sekali dengan gambarnya ada letak di sana. Satu kesepakatan Ashab untuk memporak-porandakan negara. Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara iaitu Amanah, Khalid Abdul Samad berkata, jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Wow, rupanya Khalid Samad pun risau sekarang. Katanya pakatan ini bolehlah saya namakan kesepakatan Ashab. Kerana kesepakatan untuk memporak-porandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah. Katanya pada hari ini. Beliau mengulas mengenai beberapa gambar yang telah tular di media sosial yang menunjukkan satu sesi pertemuan di antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden PAS yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Melalui gambar tanpa keterangan itu, dilihat Abdul Hadi bersama Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Agung Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syahrir C. Sulaiman. Khalid berkata, tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk. Katanya lagi, kumpulan itu tidak kisah tentang kesan tindakan mereka kerana kesepakatan Ashab berkenaan hanya mementingkan kuasa, katanya. Sedang bila mereka berkuasa tempoh hari, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan, kata Khalid Samad. Namun, demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan, katanya lagi. Ashab merujuk kepada satu kepungan selama beberapa minggu pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, membabitkan gabungan suku Arab dan Yahudi di Madinah dan Makkah yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq atau Perang Ashab. Sementara itu, bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga bekas setiausaha politik Dr. Mahathir, Datuk Abu Bakar Yahya, dalam satu hantaran di Facebook menyatakan Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS tampil bertemu dengan Dr. Mahathir bagi memberi sokongan kepada proklamasi Orang Melayu. Katanya beberapa pimpinan tertinggi PAS yang diketuai oleh Abdul Hadi Awang telah menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Mahathir, katanya. Sementara itu, laman Facebook Proklamasi Orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video ringkas kenyataan Abdul Hadi. Ahli Parlimen Marang itu menyifatkan sokongan yang diberikannya sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Katanya, ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia, tonggaknya pada bangsa dan kaumnya, katanya. Tambahnya lagi, kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa baru, ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum, tetapi itu asas, katanya lagi. Dalam perkembangan yang sama, Timbalan Naib Presiden PAS pula, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, beliau tidak
tiada makluman berhubung pertemuan Presiden PAS itu. Katanya, ringkas, tiada maklumat lanjut. Program proklamasi orang Melayu yang digerakkan oleh Jawatan Kuasa Proklamasi Orang Melayu didakwa bukan agenda mana-mana parti politik. Sebaliknya, hanya untuk menyatukan orang Melayu yang semakin berpecah pada masa ini. Diasaskan oleh Dr. Mahathir, 4 cuba mengadakan perhimpunan proklamasi itu dibatalkan dan kini kempen proklamasi itu dijalankan secara dalam talian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa yang terjadi selepas ini kita nantikan bersama. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Keputusan mahkamah terbaru yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Satu ketika dulu, cerita ini heboh di seluruh Malaysia, viral, dan seluruh Malaysia, seluruh rakyat Malaysia yang berjiwa manusia memang tak boleh terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Siti Bainun kepada seorang remaja perempuan OKU, iaitu dengan mendera bela dengan amat teruk sekali. Selepas itu menjadi viral apabila dia punya peguam-peguam pula yang kena troll oleh netizen yang benci dengan apa yang dilakukan terhadap Bella ini oleh Siti Bainun. Lepas itu bocor pula Siti Bainun ini pada ketika dulu rupanya orang kuat UMNO. Tapi ini tak ada kena-mengena dengan UMNO ya. UMNO tu okey. Tapi orang dia Siti Bainun lah salah satunya yang tak okey. Akhirnya mahkamah memutuskan pada hari ini keputusan yang memang bagi saya sudah dijangka lah. Bagi saya sudah dijangka kerana bukti yang cukup banyak. Lepas itu di badan si Bella penuh dengan bukti-bukti kukuh. Hari ini mahkamah telah pun memutuskan bahawa Siti Bainun bersalah kerana telah mendera Bella, remaja OKU. Pada pendapat saya memang ini satu keputusan yang cukup bagus daripada mahkamah. Dan terbukti memang Siti Bainun mendera Bella. Kerana itu saya fikir Siti Bainun patut mendapat hukuman itu. Dan semua orang, tak kiralah ibu bapa, makcik nenek, pakcik uncle, guru-guru, pengasuh, penjaga, orang gaji kah, kawan kah, boyfriend kah, girlfriend kah, apa sajalah, siapapun kamu patut belajar daripada apa yang dilakukan oleh Siti Bainun ini. Hentikan penderaan, termasuk penderaan yang bukan dilakukan secara fizikal. Mungkin ada penderaan secara mental, penderaan secara emosi. Hentikan semua itu. Kerana kamu tak berhak untuk mendera orang. Siapa kamu untuk mendera? Dan saya amat bersetuju dengan tindakan daripada mahkamah yang telah mendapati Siti Bainun bersalah dan patut untuk dikenakan hukuman. Apapun hukumannya, saya bukan bencilah dekat Siti Bainun, tidak. Tapi saya benci dengan perbuatan dia. Dengan apa yang dia lakukan. Siti Bainun tetap manusia, tetapi perbuatannya itu yang tak boleh diterima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan tahniah kepada semua badan peguam hakim negara Malaysia yang tetap menegakkan kebenaran, keadilan kepada adik Bella. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.